Okey, pelajar, hari ini kita akan mula dengan bab 6. Bab 6 sila rujuk buku teks adalah muka surat 98 dan muka surat seterusnya sila rujuk buku teks ya. Okey, bab 6 kita akan fokus kepada bentuk geometri 3 dimensi. Okey, kalau cerita tentang bentuk geometri, artinya kita akan menggunakan garisan lurus. Okey, untuk bentuk geometri 3 dimensi adalah berlainan dengan poligon. Kalau poligon yang kita belajar hari itu, tak kisahlah sekata ke tak sekata, poligon, istilah poligon digunakan jika hanya melibatkan garisan lurus, jika adalah bentuk tertutup dan jika mereka adalah dua dimensi sahaja. Okey, so inilah yang paling kita kata paling beza kalau kita bandingkan bentuk geometri 3 dimensi dengan poligon. Okey, kalau poligon kita nampak kita ada segi 4, segi 3, trapezium dan sebagainya. Tapi kalau untuk bentuk geometri 3 dimensi, mereka mempunyai bentuk yang kita kata 3D. So, untuk bentuk-bentuk tersebut, sama juga kita akan belajar tentang um, sifat geometri bentuk 3 dimensi iaitu panjang, tapak, okey, tinggi, semua tu. Okey, bentengan bentuk 3 dimensi adalah jika saya buka bentuk 3 dimensi itu, apa yang saya akan dapat. Okey, yang biasa ialah kalau kita dekat rumah kita ada kotak, apabila kita buka kotak tersebut, apa uh, bentuk-bentuk yang saya akan dapat. Contohnya kalau saya buka kotak ubat gigi, saya akan dapat 4 tepat. Okey, yang panjang tu kalau ubat gigi saya yang saiz besar tu, dan dengan bersama dengan dua penutup dia, penutup untuk kotak tersebut. Okay, itu ialah bentengan. So yang ini mungkin kita akan cuba dekat rumah lah, kerana sekarang dekat rumah mungkin kita akan carikan kotak dan kita cuba bukakan. Okey, seterusnya sama juga melibatkan formula. Formula kita ada bersama dengan luas permukaan bentuk 3 dimensi. Jadi kalau luas permukaan beza dengan luas. Kalau luas permukaan untuk bentuk 3 dimensi ini adalah menggunakan kemahiran bentengan. Maksudnya awak perlu tahu kalau saya tengok sahaja bentuk ini, dia ada siapa. So yang siapa itulah yang termasuk dalam luas permukaan. Dan last sekali kita ada isi padu bentuk 3 dimensi. Okay, untuk luas permukaan dan isi padu sebenarnya kita ada formula yang boleh bantu kita. So tak risau sangat. Hanya sekarang apabila cikgu tengah bincang tu, saya nak pelajar sangat fokus dengan sifat geometri dan bentengan. Okey, seperti bulatan, seperti poligon, semua ada formula. Tapi macam mana nak gunakan formula tersebut? Formula tersebut digunakan jika kemahiran anda sangat kukuh. Kemahiran asas anda sangat kukuh. So, kemahiran asas untuk bab 6 ini adalah sifat geometri dan juga bentengan. Okey, jadi sekarang kita lihat muka surat yang seterusnya. Okey, kalau aktiviti pertama, okey, biasalah yang ini kita go through touch and go saja. Kalau aktiviti pertama, kita mengklasifikasikan bentuk 3 dimensi. Contohnya dekat sini saya bagi apa? Saya bagi aiskrim, ini ialah pulut, ini ialah hadiah, ini ialah toilet paper, and ini ialah blok kayu yang dimain oleh kanak-kanak kot. Okey, jadi kita namakan bentuk geometri yang dibagi dekat sini. Okey, kalau bentuk geometri artinya apa namanya? Jadi dekat sini semua orang tahu ini ialah cone. So macam ni ialah piramid. Ini ialah kubus, kuboid. Ini macam ni silinder dan ini ialah prisma. So nama-nama yang saya sebut nanti semua akan ada di buku teks. So perlulah hafal sikit nama-namanya. Okey, seterusnya seperti biasa, kita akan bandingkan sifat permukaan dan juga bentuk. Contoh macam ni. Kalau piramid dengan kubus-kubus lah lebih senang. Contohnya, kalau piramid, saya buka
jika saya buka, andaikan inilah kertas ya, sekarang saya guntingkan sisi-sisi, saya buka, saya akan dapat bentuk segitiga, betul? So berapa segitiga yang saya akan ada dekat sini. Seterusnya tapak dia adalah segi empat, macam tu. Okey, ini ialah sifat permukaan. Okey, seterusnya kalau ialah kubus ke kubot ke yang seperti macam ni, kotak-kotak biasa yang kita jumpa dekat kehidupan kita, kalau saya ambil gunting, saya potong sisi ikut sisi, so berapa segi empat tepat saya akan dapat, berapa segi empat sama yang saya akan dapat. Okay, ada tak segitiga dekat sini? So itulah kita kata bandingkan. Okay, so pelajar ini setakat lisan sahaja, tak perlu buat dalam nota ya. Sekarang kalau perlu buat dalam nota, cikgu akan bagi arahan dalam video terus. Okay, so sekarang kita lihat apa yang ada dekat sini. Setiap objek yang ditunjukkan di atas mempunyai bentuk geometri 3 dimensi dengan sifat geometri yang tersendiri. Bentuk geometri 2 dimensi, ini dia buat pengenalan sikit. Kalau 2 dimensi ialah segitiga, segi empat, tepat ke, okey, poligon yang mempunyai hanya panjang dan lebar. Okey. Selain itu, bentuk geometri 2 dimensi mempunyai permukaan yang rata. Bentuk 3 dimensi pula mempunyai panjang, lebar dan kedalaman. Okey, so inilah yang cikgu nak anda buatkan dalam buku nota anda untuk sebagai perbandingan. Kalau 3 dimensi, kita ada panjang, lebar dan kedalaman, ataupun yang biasa kita menggunakan perkataan ialah tinggi. Okey, yang biasa kita guna perkataan ialah tinggi istilahnya. So, bentuk ini mempunyai permukaan sama ada, rata ataupun melengkung. Okey, namun berbeza dengan bulatan kerana dia melibatkan jejari bulatan. Kita akan membincangkan sifat geometri untuk sesebuah bentuk geometri 3 dimensi dengan lebih lanjut dalam topik tersebut. Okey, so pelajar yang ini saya rasa perlu buatlah nota sikit untuk pengenalan ini. Okey, boleh masukkan dalam jadual. Okey, dalam jadual. Okey, tajuk. Okey, perkara bentuk geometri 2 dimensi dan juga bentuk geometri 3 dimensi. Okey, boleh masukkan dalam jadual di dalam buku nota anda. Okey, maksudnya apabila dah siap tulis bab 6 bentuk geometri 3 dimensi, terus masukkan perkataan pengenalan. Pelajar tolong buat catatan di dalam buku anda ya. Kerana sekarang cikgu tak boleh nak tunjukkan semua benda atas skrin. So apabila awak buka video, sediakan buku catatan. Okey, sambil bersama dengan buku teks. Okey, sambil cikgu ceritakan ada arah nak apa-apa, terus catat. Okey, kalau selepas tu nak tanya satu-satu memang cikgu tak boleh ingat lah kerana cikgu ada 3 kelas sebenarnya. Form 2 dan 2 kelas Form 1. So setiap arahan adalah berlainan kan. Jadi kalau tanya je tiba-tiba cikgu tengah buat kerja, you tanya, saya tak boleh nak respon. Okey, so itulah caranya. You buat catatan semasa cikgu menonton video ini. Okey, so ini adalah untuk nota yang pertama. Okey, semua dalam nota pelajar. Okey, next. Sekarang kita akan masukkan dalam kandungan yang terpenting. Okey, iaitu sifat geometri dia. Okey, kalau sekarang, tengok ya, ialah muka surat 100 ya. Okey, so ini nota, masukkan title. Pelajar, title saya buatkan, buat nota untuk tajuk ini. Okey. So, untuk sifat geometri bentuk 3 dimensi ini, kita ada yang first itu ialah bentuk 3 dimensi. Okey. So, sekarang daripada aktiviti ini kita dapat menentukan bahawa 3 dimensi ini terdiri daripada bahawa 3 dimensi
tiga dimensi ini, okey, terbina daripada cantuman bentuk dua dimensi. Okey, so ini adalah definisi untuk bentuk tiga dimensi. Just buat nota untuknya sahaja. Okey, next kita sambung seterusnya muka surat yang sebelah. Alamak, sudah tertebang ke tempat lain. Okey, so untuk jadual ini pelajar, jika anda ada printer, you just print sahaja, boleh. Tapi kalau tak ada printer, dengar betul-betul apa yang cikgu perlukan. Okey, kalau tak ada printer, you just masukkan title ini, bentuk geometri, sifat dia, sifat-sifat itu you semua salin dan bagi tahu nama. Okey, so nama sahaja yang diperlukan. So pelajar tolong ingat apa yang cikgu perlukan. Okey, so ini salin dalam buku nota. Sekali lagi saya ceritakan, ini salin dalam buku nota. Buat sahaja bentuk geometri, sifat geometri dan prisma. Dia mempunyai dua tapak dan sampai habis. Okey, jadi pelajar ini akan ialah basic awal. Satu bab ini semua ceritakan 5 bentuk ini. So basic awak mesti sangat-sangat pandai. Sekarang kita lihat apa yang perlukan awak ada. Okey. So pelajar, sekarang kita mula dengan prisma. Kalau prisma, dia mempunyai dua tapak, okey, yang rata, mempunyai poligon yang konkret dan selari. So pelajar sila masukkan definisi konkret, okey, dalam buku nota. Masukkan definisi konkret dalam buku nota iaitu bahawa mereka mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Okey, jadi mempunyai dua tapak rata yang konkret dan selari. Permukaan rata dengan muka selainnya berbentuk segi empat. Mempunyai keratan rentas yang seragam. Okey, mempunyai keratan rentas yang seragam. Okey, sekarang kita tengok prisma ini. Prisma ialah antara yang paling susah pelajar camp. Kalau pelajar boleh perasan, piramid ada satu gambar, silinder satu, kon satu, frasra satu. Kenapa prisma ada dua? Kerana prisma dia ada kita kata ciri-ciri yang boleh diubah-ubah sesuaikan. Contohnya, dia nak dua tapak rata yang berbentuk poligon dan konkret selari. Tapak yang dekat sini. Okey, maksudnya apabila kita tengok prisma, kita seperti dirikan dia, seperti yang macam ni. Kita dirikan dia, so yang warna orange gelap ni adalah tapak rata, konkret, sama saiz, sama bentuk dan selari. Dan selain daripada tapak ini, mereka adalah segi empat sama. Segi empat tepat. Okey, selainnya mereka ialah segi empat tepat. Tengok yang garisan yang saya cikgu cuba lukiskan ni. Okey, yang ini sebenarnya mereka adalah segi empat tepat. Semua mempunyai segi empat tepat dekat sini ataupun dekat sini. Satu. Okey. So apabila kita kata bentuk ini ialah apa? Ini adalah prisma. Okay, so hanya nama dia beza sikit lah. Mungkin kita kata, okay, prisma bertapak segitiga. Prisma bertapak pentagon. Hexagon. Ini hexagon kan, sisi 6. So, prisma bertapak hexagon. Macam tu. Ada nama yang senang. Ataupun dekat sini, dia ada contoh sikit. Ini tak perlu salin, hanya perlu tengok je. Okay, kita ada prisma yang kita kata hexagon yang tadi tu. Okay, ataupun prisma segitiga yang macam ni. Okey. So sebenarnya piramid dan prisma dinamakan mengikut nama bentuk tapak. Tapi yang tetrahedron ini ialah piramid, Tapi tetrahedron jarang digunakan sebagai soalan kerana banyak pelajar sangat memang sudah secara mahir, secara umum mereka tahu piramid ialah bentuk macam ni. Kerana yang piramid yang sangat
glamour, dia dekat Egypt. Okay, tahu tak Egypt? Okay, so this one is the pyramid. Okay, jadi untuk prisma sahaja yang saya perlu gunakan banyak masa sikit untuk jelaskan. Yang lain saya rasa okey sahaja. Okay, yang lain kenapa okey saja? Kerana untuk piramid you only have to know satu tapak rata. Okay, yang lain semua ialah segitiga dan satu yang kita namakan special untuk dia puncak. Okay, so ini untuk piramid. Okey, satu tapak dekat bawah dan yang lain semua segitiga biasalah. Okey, semua orang tahu segitiga dan atas kita namakan puncak. Okey, silinder. Silinder ialah bentuk bulatan yang concurrent dan selari. Okey, dia ada dua tapak rata yang kita kata concurrent dan selari. Okey, satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak ini. Okey, so mana tapak dia? Tapak dekat bawah. So mana tinggi dia? Tinggi ialah ini. Okey. So kita ada segi sudut tegak dekat sini. So this one is tapak dan satu ialah sisi melengkung. Okey. Cone ialah satu tapak yang dia memang special, dia mesti bulatan. Okey, sebab itu dia ada puncak juga dan dia ada satu permukaan melengkung. Okey, so ini ialah cone. Okey. Sphaera ialah semua titik pada permukaan sphaera mempunyai satu titik tetap. Okey, berjarak dari pusat sphaera. Okey, so mempunyai satu sahaja permukaan melengkung. Kenapa satu sahaja permukaan melengkung, dia tak ada tapak ke apa ke? Kerana bayangkan bola biasa yang kita main, bola jaring ke, bola tampar ke, bola sepak ke. Okey, kalau saya minta awak tolong dirikan bola tu, mana-mana muka awak boleh gunakan untuk berdirikan bola. Kalau saya kata sila pastikan tapak bola itu ada dekat bawah. So saya tak boleh nak cam siapa yang tapak kerana dia hanya ada satu permukaan melengkung sahaja. Okay, so this is the 5 bentuk geometri yang kita perlu tahu untuk bab 6 ini. Jadi untuk hari ini kita tak akan cerita banyak kerana cikgu nak siapkan pelajar salin nota ini sebagai latihan di dalam buku nota. Kenapa cakap sebagai latihan? Kerana saya nak belajar betul-betul faham apa ciri-ciri dia. Okey, so nanti seterusnya kita akan tengok apa soalan yang berkaitan. Okey, sekian, terima kasih.